Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah terbitnya fajar dakwah. Apa maksud dakwah? Dakwah adalah kita seru ke arah kebaikan. Cik payahlah kita nak tunggu kita jadi baik. Bila kita ajak orang jadi baik, itulah dakwah. Dan bila kita ajak orang jadi baik, kita adalah da'i. Orang yang diajak adalah mad'u. Okey. Secara rawak, dakwah Rasulullah tu adalah tajuk sirah. Dakwah Rasulullah ada dua. Satu adalah dakwah secara sulit. Satu lagi adalah dakwah secara terang-terangan. Okey, secara terang-terangan. Mula-mula berlakunya dakwah secara sulit dulu, secara senyap-senyap. Kemudian barulah secara terang-terangan, iaitu secara terbuka. Okey, dakwah secara sulit diceritakan di dalam surah Al-Mudassir. Allah suruh Nabi bangkit bangun untuk mengajak umatnya agar memeluk Islam, agar ingat dekat Allah. Okey. Apa yang Rasulullah buat? Pertama sekali adalah Rasulullahnya bawa keluarga terdekat dan para sahabat. Yang kedua, antara orang yang awal memeluk Islam ialah, diceritakanlah Rasulullah. Siapa yang memeluk Islam? Rasulullah cerita yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Kemudian diikuti pula oleh Abu Bakar, sahabat beliau sendiri. Dan untuk pengetahuan awak, Abu Bakar tu hebat dan berjaya membawa orang yang berpengaruh seperti Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Siapa Uthman bin Affan dengan Abdul Rahman bin Auf tu? Mereka adalah orang yang digeruni, ditakuti, dihormati di tempat dia pada zaman dulu. So macam mestilah rasa Islam tak jadi makin hebat lah. Sebab ada orang ada orang-orang hebat, ada taiko kata orang, gitulah. Cuba awak bayangkanlah, satu kelas 2C tu kita nak buat satu geng apa? Geng basikal lajak. Geng basikal lajak serikit. Boleh si awak ajak satu serikit? No lah. So apa yang awak buat? Mesti awak buat secara senyap-senyap, ajak member terdekat dulu, okey? Lepas ajak member terdekat, barulah kita ajak orang-orang yang power-power. Barulah kita nampak, okey, geng basikal lajak 2C power. Sebab apa? Sebab ada orang hebat. So macam ni ajak strategi dakwah Rasulullah. Apa yang dia buat? Dia ajak member terdekat dulu, barulah nya ajak orang lain. Tengok datangnya orang-orang yang berpengaruh. Kemudian diceritakan juga bahawa dakwah ini berlaku selama 3 tahun. Berapa lama dakwah secara sulit? Selama 3 tahun. Okey. Dalam tempoh tersebut umat Islam setidaknya jumpa. Maksud berjumpa setidaknya macam ada masalah ke, ada benda nak bincang ke, maksud berjumpa. Okey, dalam tempoh tersebut umat Islam berjumpa dan solat secara sembunyi. Kesian. Okey. Di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Okey, pusat penyebaran. Pusat penyebaran adalah tempat yang menjadi lokasi lah. Lokasi khas pada masa itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Okey. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Apa yang dipola? Sama juga mengajak masyarakat awam, kemudian kaum kerabat. Tu dalilnya lah. Okey. Kemudian strategi. Strategi adalah cara. Ada 4. Ucapan awam, mencari sokongan, cari tempat selamat dan mengadakan jamuan. So macam ni kita nak ajak seseorang. Macam ni lah. Kalau awak tengoklah contoh Ustaz Abid Liu lah. Okey. Kalau cara Ustaz Abid Liu nak macam ni, kita nak menyamakan Ustaz Abid dengan zaman tu. Bukan saya nak pada sama macam Nabi. Maksud saya nak cakap adalah strategi. Okey. Apa yang dimaksudkan strategi? Apa yang Ustaz Abid Liu buat? Ucapan. Bila sebut ucapan, logik Ustaz Abid Liu dia pergi pola ucapan. Contoh Ustaz Abid duduk kat Terengganu, dia pergi buat ucapan macam ni aja. Dia pergi deki bukit. Logik
pada zaman sekarang. Mestilah si logik nak. Macam, apa kerjanya buat macamnya? Contoh. Tapi pada zaman Rasulullah, apa yang Rasulullah buat adalah baginda naik ke Bukit Safa. Sebab apa naik ke Bukit Safa? Bila kita pergi kat tempat yang tinggi, bukan gunung gunung lain, bukit lain. Okey. Dia pergi naik bukit, dia berucaplah supaya kami orang dengar. Okey. Contoh tadi saya pada Ustaz Abid. Apa yang Ustaz Abid Liu buat? Dalam berdakwah. Contoh yang nyapulah live. Okey. Nak nyapulah live kat sini, nya buat live dekat FB, nyapulah live dekat IG, barulah nya boleh buat ucapan. Faham sih? Dia namanya strategi. Okey, kemudian mencari sokongan. Apa yang Rasulullah buat? Okey, kita tengok. Rasulullah buat apa? Rasulullah bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelakkan gangguan kafir Quraisy. Jadi, Rasulullah tadi dia jumpa kabilah-kabilah datang ke Mekah. Untuk cari sokongan lah, untuk covernya, untuk berinya apa? Sokongan, berinya bantuan. Okey, sama dengan Ustaz Abid Liu. Okey, Ustaz Abid Liu ni boleh kerja seorang-seorang. Pengsan lah Ustaz Abid. So, apa yang Ustaz Abid buat? Awak perasan sih, kalau awak tengok video-video Ustaz Abid Liu, okey, bila nya pergi dekat kampung-kampung Cina, nya akan bawa member-member Cina. Perasan sih? Bila nya pergi ke kampung India, nya akan bawa member-membernya yang India-India. Okey, and then bila nya masuk ke kampung-kampung Melayu-Melayu, nya akan ngembak orang Melayu-Melayu. Sebab apa? Nak mencari sokongan. Takutlah tiba-tiba kan masuk kedai, masuk perkampungan orang Cina yang si pandai cakap Melayu. Kan susah, pening lah pala Ustaz Abid. Dia namanya mencari sokongan. Dia cari bantuan yang lebih lah. Okey. Kemudian mencari tempat yang selamat. Mestilah selamat. Macam mana nak melindungi, okey? Tujuannya adalah untuk melindungi. Okey, jadi Rasulullah memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Sebabnya tahu waktu tu mereka berpusat di kota Mekah. Sebab apa? Sebab dekat Habsyah ada raja yang baik. Kemudian mengadakan jamuan. Perasan si Ustaz Abid kadang-kadang dia bagi makanan. Okey, yalah semua orang suka makan. Saya pun suka makan. Okey, Rasulullah menjemput keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran. Okey, so bila kita makan-makan, kita happy. So bolehlah kita cakap-cakap. Begitulah. Okey, hikmah strategi dakwah secara sulit. Apa hikmahnya? Apa maksud hikmah? Okey, awak tulislah dekat nota awak, tambahkan. Tolong tambah. Hikmah adalah kelebihan. Apa kelebihan strategi dakwah secara sulit? Okey, dalam erti kata lain lah, cuba tanya diri kita, mengapa? Why? Kena Rasulullah si pula ajak pengumuman. Hello guys. Okey, mari kita. Okey, sembah Allah. Mari kita peluk Islam. Okey, sip. Nabi si buat macam ni. Sekalanya tiba-tiba nak mula pengumuman. Okey, perhatian kepada penduduk Mekah. Sekarang Nabi nak buat macam ni anak? Bukan, si boleh. First, dia buat secara sulit. Kena secara hikmah. Kena. Apa hikmahnya? Yang pertama ialah memantapkan akidah umat Islam. Kena umat Islam perlu dimantapkan akidahnya. Why? Okey, kita tanya. Bila awak tanya why, bila awak tanya kenapa, awak akan nampak. Sebab setidaknya masih baru dengan ajaran Islam. Okey, memantapkan akidah maksud dekat situ adalah kita menguatkan kefahaman kita. Macam itulah. Kita menguatkan keyakinan kita pada Allah. Cuba awak bayangkan, ada satu ajaran baru yang kita terima, tapi tiba-tiba je kita tu kita tu macam apa orang padah? Dianuk. Agak-agak kita boleh stay sik dalam keadaan macamnya. So macam ni juga. Setidaknya baru terima Islam. So bila lah tiba-tiba kita pula terang-terangan ni mana secara sulit nak, boleh sik kita akan stay dengan perasaan macam ni. Begitulah. Sebab apa? Sebab Nabi nak akidah umat Islam pada waktu yang mantap.
Sebab waktu ya hati tidak lembut, takut. Sebab pada ya umat Islam adalah umat yang minoriti, iaitu umat yang sedikit. Sedangkan umat majoriti adalah kafir Quraisy. Jadi sebab ialah kita nak pantapkan akidah. Okey begitu. Yang seterusnya adalah memastikan ajaran Islam diterima tanpa gangguan. So, bila pola secara senyap-senyap, dapatlah benda yang diterima secara sedikit demi sedikit. Membuat secara terang-terangan, takut, pum, terus kena anu. Begitulah. Macam awak lah. Nak pergi escape kelas, senyap-senyap apa? Ni boleh buat secara terang-terangan. Kan si pasal-pasal awak kena marah dengan cikgu. Tapi benda buat jahat lah. Dakwah tu buat benda-benda baik. Macam biasalah, kita mesti ada strategi dan ada sebab. Ialah yang kita panggil hikmah. Sebab apa nak buat secara diam-diam? Supaya tiada gangguan. Okey, yang seterusnya. Kemaslahatan. Kemaslahatan tu maksudnya menjaga kebaikan ataupun menjaga benda-benda baik lah. Menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Jadinya kita nak jaga apa orang cakap kemaslahatan tu? Macam kebaikan lah. Kita nak jaga dari sudut nyawa umat Islam. Takut kelak bila Islam disebarkan secara terang-terangan pada waktu tersebut, takut mereka diancam dengan bunuh. So sebab ialah why nya menjawab kepada persoalan why, kenapa, hikmah, apa kelebihan, apa kebaikan dakwah secara sulit tadi. Okey. Itu secara sulit Okey, sekarang kepada terang-terangan. Mun boleh 2 IG tu awak pola saya simak pola macam tu. Okey, saya nak awak buat jadual. Okey, tolong buat dalam jadual. Tulis hikmah dakwah. Tulis hikmah dakwah je, bagi 2. Secara sulit, secara terang-terangan. Supaya awak nampak perbezaan. Boleh faham? Hikmah, dakwah, sitok secara sulit, sitok secara terang-terangan. Okey, kita pergi kepada terang-terangan. Okey, saya padam dulu tu. Okey, apa hikmah dakwah tadi dibuat secara terang-terangan? Tadi secara sulit. Menimbul rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Dalam erti kata lain, sampai bila nak senyap-senyap? Supaya kita ada rasa tanggungjawab betapa pentingnya kita nak tegakkan syiar Islam. Yang kedua, menyuntik semangat untuk berdakwah. Okey, menyuntik semangat. Yalah, bila kita buat sesuatu benda secara senyap-senyap, kita jadi takut. Tapi bila kita buat secara terang-terangan, kita akan lebih semangat. Betul si? Alah, macam main game. Mana nak main game seorang-seorang, semangat si? Si nak. Tapi bila pula kumpulan, rasa semangat. Makin ramai orang, makin kambuh you. Saya macam yalah menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Sebab bila benda yang makin ramai, kita jadi semangat. Bila benda yang makin terbuka, makin open lah contohnya. Okey, saya bagi contoh. Kita nak buat permainan PUBG lah. Awak main PUBG, setakat main dengan member macam ni aja, hilang. Saya ada feeling lah. Tapi tiba-tiba lah orang serikir cakap, okey kita buat main PUBG beramai-ramai. Semangat, terang-terangan gitu. Jadi maksudnya menyuntik semangat. Okey, kemaslahatan untuk menyelamatkan umat Islam untuk menjadi penggerak dakwah. Pun sama juga. Dari segi tu adalah yang menyelamatkan nyawa, aspek tu maksudnya macam bila dah terang-terangan, memanglah lebih terancam. Tapi pada masa yang sama, umat Islam pada ia dah semakin ramai. Dan mereka ada orang-orang yang kuat. Kalau awak tengoklah di dalam cerita Nabi Muhammad tu, orang-orang kuat yang masuk itu adalah Saidina Umar, orang yang hebat berperang. Saidina Hamzah, orang yang hebat bermain dengan pedang. So, setidaknya dah berani. So, tidak tahu umat Islam terjaga. Okey? Setakat ini sahajalah. Sebab ada banyak lagi. So, awak buat dulu nota. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.
Selamat membuat nota. Assalamualaikum.